Alright, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini merupakan hari yang sangat special. Tetamu kita pada hari ini merupakan uh, saya punya ketua kelas di Richworks. Seorang yang sangat bagi saya memberi banyak inspirasi. Nama beliau adalah Tuan Najib Asadok. InsyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Najib sebentar je lagi. So, uh, tujuan program ataupun tujuan interview ni adalah untuk nak dengar cerita diorang, nak dengar cerita orang-orang yang memberi inspirasi. Dan hari ini orang tersebut adalah, macam saya cakap tadi, adalah Tuan Najib Asadok. Beliau adalah seorang trainer ataupun seorang guru kepada ramai usahawan di luar sana, kan. So dia dah mengajar beratus-ratus ataupun dah beribu-ribu atau puluh ribu orang yang dah masuk kelas beliau, dan juga dah dapat result yang sangat-sangat bagus. Dah ramai juga antara usahawan yang dia dah bina yang sekarang dah menjadi seorang jutawan dan juga orang-orang yang hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah baik. Musim PKP ni duduk rumah je lah nampaknya. Kan, tapi best rumah tuan ada swimming pool. Rumah saya belum Ada ada je. swimming pool lagi. Tapi tak mandi anak. Ini hanyalah untuk anak-anak je. Kita just menikmati pemandangan sambil minum teh O. Oh, sambil-sambil mendapat inspirasi lah. Sebab saya suka elemen air sebenarnya. Oh, okay, that's good. So saya suka air sebab saya pernah menjadi penjual water filter tau. Oh, serius? So saya percaya air ni dia boleh membersihkan macam habuk-habuk kan, Betul? dan dia adalah elemen yang sejuk lah sebenarnya. Yes, betul-betul. Okey tuan, sebelum kita mulakan saya nak ucapkan terima kasih banyak sebab sudi terima jemputan saya untuk berkongsikan cerita tentang tuan punya perjalanan. So saya rasa ramai InsyaAllah. juga orang yang dah excited kat sini. Siapa yang excited boleh bagi love sikit. Diorang ni Apa? tak nak belanja kita lah, love apa semua. Kita live ni kan, nak kongsi banyak benda ni. Tu dah banyak bagi love. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Ashraf kerana menjemput saya untuk ber-IG live. Okey tuan, boleh tak kita mula nak tanya tuan sikit lah. Okey. Boleh insyaAllah. Boleh. Tuan ni macam mana permulaan tuan sebagai usahawan? Maksudnya daripada kecil tuan macam mana? Adakah tuan daripada keluarga yang senang ataupun adakah memang banyak orang katakan kalau nak jadi usahawan dia kena ada darah usahawan. Adakah tuan sendiri ada darah usahawan tu ataupun macam mana? First of all, saya nak cakap saya bukan daripada mana-mana keluarga yang berdarah usahawan, tapi saya seorang yang sawan untuk nak berjaya. Oh, okey. Saya kalau tengok orang berjaya dulu saya macam sawan tau. Saya macam, macam mana dia boleh berjaya? Sebab saya dibesarkan oleh mak yang seorang ibu tunggal sebab ayah saya meninggal waktu umur saya 11 tahun, Ashraf. 11 tahun, masa tu saya baru masuk darjah 5. Ayah saya meninggal. So mak saya yang asalnya suri rumah terpaksa keluar cari kerja dan hanya dengan berpendapatan antara 300 ke 500 ringgit je sebulan. So masa tu melihatkan mak saya kerja kilang, pernah kerja kilang makanan tau, buat macam jelly and buat gula-gula Mentos. Kalau mungkin Ashraf pernah, Mentos semua orang tahu kan. So saya kalau tengok gula-gula Mentos tu saya dah nak muntah dah. Sebab mak saya tiap-tiap hari bawa balik ke rumah walaupun gula-gula Mentos, tapi sebab saya bukan seorang yang suka makan benda-benda manis ni. So kita taklah makan. Tapi melihatkan mak pernah kerja kilang makanan. Yang paling kesian adalah saya kesian bila tengok mak saya kerja kilang perabot. Kerja kilang perabot paling teruk sebab banyak habuk. So kadang-kadang dia menyebabkan batuk, demam, dan saya rasa itu antara kerja yang mak saya buat sekejap je. Kemudian mak saya pernah kerja kilang elektronik, dia pernah kerja kilang yang buat hard disk. Saya rasa tu sebab kenapa saya jadi orang yang mahir tentang internet, sebab mak saya dia buat hard disk berapa puluh tahun yang lepas. So kalau ikutkan bukan, kita memang, dan mak saya seorang yang mengharapkan satu hari nanti saya akan kerja, sama ada kerja kerajaan ataupun kerja swasta, yang penting kerja. Sebab mak saya kata kau mesti kerja supaya kau dapat income, pendapatan tetap. Sebab dia tak nak jadi macam dia lah, tak tetap. Kadang-kadang kena berhenti kerja, tukar-tukar kerja. Yang saya paling kesian bila mak saya kerja shift malam lah. Kan, terpaksa berjaga malam, pagi, subuh baru balik. So saya kata saya tak boleh biarkan keadaan ni, Ashraf. Sebab
Saya bukan keluarga yang senang. Ditambah lagi bila kita susah ni orang membawang. Dan dulu saya ingatkan macam, kenapalah aku ni dah dilahirkan susah. Tapi bila dah besar-besar ni kita fikir balik, kita tak boleh pilih kita nak lahir macam mana. Betul. Tapi kita patut bersyukur yang kita dah lahir. Betul. Dan kita juga bersyukur kerana Allah Ta'ala lahirkan kita dalam keadaan yang sempurna. Bukanlah kita ada kekurangan. Jadi tugas kita adalah pergi cari benda tu. So jadi dulu saya tak tahu tau nak meniaga apa. Saya cuma nak cari mana bisnes yang boleh saya buat duit. Saya tak tahu pun nak cari macam mana bisnes yang bagus ke. Macam sekarang kadang orang tanya saya, Tuan Najib, apakah bisnes yang terbaik? Saya cakap, tak payah pilih terbaik. Kau pilih mana yang boleh buat duit je dulu. Kan? Mula dulu Saya pun dulu start dengan jual produk orang. Jadi agent, saya pernah jadi dropship, saya pernah jadi stokis. Itulah bisnes yang paling senang nak mula. Sebab kita tak serabut tau Ashraf. Macam kita hanya perlu fikir marketing je. Kan macam sekarang kalau jadi founder, kau nak kena fikir marketing, nak kena fikir tentang operation, staff, cash flow, nak kena rolling modal, lagi nak beli barang stok. Tapi kalau kita mulakan dengan jadi agent, macam apa yang Ashraf bantu ramai usahawan sekarang, saya rasa itulah benda paling senang. Kita jangan memilih sangat. Especially pada zaman sekarang situasi PKP ni, mengada-ngada pula acah-acah nak adik founder pula. Belum tentu. Jadi saya mulakan je dulu dengan jadi agent. Saya pernah buat bisnes MLM. Saya yang benda lama saya terlibat, yang banyak improve saya dah bila saya terlibat dalam bidang sales. So saya pernah terlibat bidang sales, pernah jual penapis air dulu. Masa tu tak ada lagi lah Kowe ke Kuku sekarang. Masa tu saya jual produk nama dia RX Water. Yang diasaskan oleh Datuk Dr. Nordin Darus. Dan saya dulu pernah bekerja rapat. Saya antara leader yang paling muda dulu. Dan bukan setakat saya jual produk, saya juga belajar masa tu macam mana nak train orang untuk jadi sales juga. Sebab tu yang saya tahu macam mana nak buat copywriting, macam mana nak buat closing, sebab saya terlibat bidang tu. Betul. Dan sehingga kan saya tak habis belajar Ashraf. Saya alhamdulillah lah saya belajar kat MRS semua. Kemudian sambung lepas tu sambung ke UTM. Dan bila masuk UTM tu, jiwa muda kita rasa macam aku tak sanggup lah nak susah. Kan bila saya fikir kalau aku kerja besok, masa tu saya dah tahun 3 tau. Saya tahun 3 dalam bidang elektronik, engineering. Saya ambil engineering. Saya dah tahun 3 dekat tau. Mana? Universiti mana tuan? Kat Universiti Teknologi Malaysia Skudai. UTM UTM. Skudai. So masa tu saya fikir kalau aku habis belajar pun macam senior-senior aku, gaji baru start 2,000. Adik-beradik 6 orang. Dah kira saya ni budak matematik. Dah congak-congak tak cukup. Dia akan jadi negatif. Saya dah kira tau. 2 benda saya kira. Pertama duit. Nombor 2, saya dah kira masa. Masa dengan mak. Nanti masa dengan family dah lah. Mak ibu tunggal. Saya yang sulung, ada lagi 5 orang adik-beradik. So saya fikir saya akan kurang duit, saya akan kurang masa. Dan saya memang saya fikir panjang punya fikir, dah lah saya drop out. Saya bukannya fail sebab bukan saya fail subjek. Saya tak pergi exam. Saya pasal nak terus berhenti je. Saya terus dekat. Ala-ala Steve Jobs lah tuan. Dia pun masa universiti tak ada masalah dekat universiti, tapi dia keluar. Tapi dia keluar mungkin sebab dia rasa masa dia lebih baik untuk spend buat benda yang Saya baru dengar tau ucapan Steve Jobs sebelum dia mati. Antara yang dia cakap kenapa dia berhenti adalah sebab dia tak nak susahkan parent dia. Betul. Sebab dia adalah anak angkat. So ibu dan ayah angkat dia pun orang susah. So dia dah kira macam saya jugalah keadaannya. Saya baru sedar benda tu. Yang dia tak nak susahkan mak bapak dia untuk nak continue belajar sebab dia akan habiskan saving mak ayah dia tau. That's why kenapa Steve Jobs berhenti. Dan situasi yang sama saya juga hadapi. Saya tak nak mak saya susah terus menerus. Walaupun saya dapat beasiswa JPA ketika tu. Tapi kadang-kadang beasiswa ke PTPTN kan dia lambat masuk. So nak tak nak mak saya kena usaha carikan duit tau. Jadi saya macam macam ni menyusahkan mak tau. Dan saya berhenti Ashraf. Mak saya tak tahu tau 6 bulan. Tapi saya masih dah tahun ketiga masa tu. Saya masih balik kampus.
Saya masih lagi duduk di rumah sewa di Skudai tu. So mak saya tak tahu. Lepas 6 bulan, ada satu hari saya balik kampung tu, surat UTM tu sampai. Yang saya ni dah dibuang Kantoi. daripada universiti. Kantoi, alamak saya kata, aduh, macam mana mak boleh tahu ni kan? Ingat nak rahsiakan dan saya berusaha lah sungguh-sungguh konon-konon nak bagi bisnes tu berjaya dan baru nak cakap kat mak, tu plan asal. Tapi lepas 6 bulan tu dia boleh tahu. Alamak, mak saya menangis. Dia panggil saya kat satu corner tu, dia menangis, dia kata, mak kecewa dengan kau. Mak saya ni jarang nak cakap benda-benda macam tu tau. Yelah orang kampung. Tapi bila dia cakap tu saya rasa macam sedih. Sebab saya dah susahkan dia. Dah lah saya pinjam duit dia banyak Ashraf. Nak berniaga. Kan masa So awal masa kita 6 bulan tu berniaga, tuan memang nak beli berniaga produk. lah. Nak beli produk, nak buat stok tu kan pinjam duit mak. Dan mak juga banyak lah recommend kita jumpa kawan-kawan dia. Sedara mara lah kan. So, tapi lepas tu, dia masa saya buat part time tu dia okey. Tapi dia tak tahu yang saya akan serius buat berniaga ni. Dan mak saya panggil, mak dah hantar kau belajar. Masuk asrama daripada form 1. Dan masuk MRSM, masuk UTM. Sekarang ni kau berhenti tiba-tiba tak bagi tahu mak, mak kecewa dengan kau. Saya masa tu terus macam jam terus. Saya kata macam mana saya nak jawab ni. Saya cakap, mak, saya minta mak, minta ampun mak. Minta halal segalanya. Saya kata, lepas tu saya cakap, mak, saya buat semua ni sebab saya fikir keadaan kita susah. Dan saya dah fikir kalau saya habis belajar pun belum tentu saya okey. So saya kata, saya minta satu benda je. Mak tolong bagi peluang. Mak tolonglah doakan saya supaya apa saya buat ni berjaya. Dan mak saya memang agak keberatan lah juga benda tu kan. That's why saya kata, mak, insyaAllah mak, satu hari nanti saya akan habiskan apa yang saya tak habiskan ni. Dan sebenarnya Ashraf, saya tak pernah bagi tahu orang tahu saya tak habis belajar. Saya hanya pernah, saya reveal ketika kita ada ICM di London dengan Dok 2017. Itulah first time saya cakap kat orang saya tak habis belajar. Selama ni saya buat macam habis. So, orang tanya kau belajar mana? UTM. Dia tanya belajar mana? Dia tak tanya kau habis ke tak. Okay. Yang tahu pun hanya kawan-kawan yang satu kos je lah. Yang lain tak tahu. Adalah saudara mara yang tahu, dia membawang jugalah. Kau tengok, tengok tu dia tak habis belajar. Itulah sibuk berniaga. Tapi alhamdulillah Ashraf, saya mengotakan janji saya tu bila tahun lepas saya sambung MBA. Saya mula nak sambung degree. Lepas tu saya cakap dengan Dr. Azizan kan, our mentor. Saya kata, Dok, saya nak sambunglah degree yang saya tak habiskan tu. Dok cakap, kau dah kenapa? Saya pun mula pelik, kenapa pula? Dia kata, degree tu untuk budak-budak. Kau ni dah lama berniaga. Kau boleh gunakan kau punya profiling, CV kau tu, kau boleh apply untuk master terus. Jadi saya hubungilah pihak universiti, iaitu saya pergi ambil melalui Anglia Ruskin University yang ada kampus di Cyberjaya. Saya setiap minggu saya pergi Cyberjaya tu. Duduk mana-mana hotel, lepak kan. Lepas tu saya ada interview dulu lah sebab pihak universiti kata boleh untuk you ambil tahun MBA bila terus. Tahun lepas. Tahun lepas, okey. Tahun lepas dan lepas tu saya alhamdulillah saya committed, saya ambil untuk 12 bulannya course. So dia adalah by assignment, setiap minggu kita kena pergi ke Cyberjaya. Alhamdulillah saya berjaya menamatkan. Tahun lepas kita ambil, tahun lepas 2019. Saya bermula rasanya 2018. Hujung 2018 saya mulakan dan tamat hujung 2019. Okay. Dan insyaAllah tunggu tarikh untuk convocation saja Ashraf. Dok ada pesan, dia kata kau jangan lupa bawa mak kau pergi convocation kau tu nanti. Dan itulah benda yang saya paling nak buat sekarang. Kan? Dan alhamdulillah kita pergi belajar tu dalam keadaan yang alhamdulillah kita dah berjaya mencapai beberapa pencapaian dalam bisnes. Kan? Pergi buat MBA pun, yelah orang lain semua pakai kereta biasa-biasa. Kita pakai kereta macam CEO company public listed kot. Kan? Orang tengok budak ni kecil besar je. Tengah jam tu datang belajar, bawa kereta macam ni kan. Ni nak macam mana? Dah memang kita ada kereta tu, takkan nak bawa ganjil pula kan. So teringatlah dulu zaman kat UTM tu saya bawa motor je. Lepas tu motor tu hilang lah tu kan. Aduh, itu bengang tu. So alhamdulillah saya maksudnya bila mak kita reda, bila mak kita doakan kita, apa yang kita buat tu dia mula jadi Ashraf. Kalau tidak saya rasa saya dah buat macam-macam kot. Tak jadi-jadi.
Banyak kali lah, saya banyak kali fail dalam bisnes sebenarnya. Kan? So peristiwa penting dalam hidup saya, pertama bila saya tak habis belajar, kemudian mak saya berikan saya restu and saya berjaya. Kemudian yang saya rasa juga memberikan saya keberkatan bila saya berumah tangga lepas tu pada tahun 2008. So ini dah masuk tahun yang ke-12. Kami berumah tangga, alhamdulillah syukur diberikan anak, taklah ramai sangat, baru 5 orang. Oi, ramai tu. Baru 5 orang, ada 3 orang hero dan 2 orang heroin yang saya kena layan tiap-tiap hari musim PKP ni. So itulah pengalaman. Maksudnya nak bagi tahu kat sini Ashraf, semua orang sebenarnya boleh bisnes. Dan pada saya semua orang ada cabaran masing-masing. Ashraf pun ada cabaran Ashraf sendiri. Dulu saya pernah cakap dengan kawan saya yang orang senang, saya kata kau senang lah. Tapi bila saya berborak mendalam, dia kata tak, cabaran kita orang berbeza. Pun ada cabaran yang lebih besar juga. So rasa macam Allah Ta'ala jadikan adil, semua orang ada cabaran masing-masing. Betul. Macam itulah story yang untuk round pertama ni lah. Diorang ni dengar ke tak dengar ni? Tak ada belanja kita love ke apa ni Ashraf? Tak tahu je diorang ni. Macam masa tak dengar, saya tengok sampai tengah masak je. Tak ada kan? Bukan senang tau kita nak buat sesi macam ni tau. Itu dah sampai level dia. Ya, betul. Apa Tuan, saya nak tanya juga Tuan, apa yang ada tak any turning point hidup Tuan? Di mana macam contoh kan Tuan cakap Tuan pernah buat beberapa bisnes dan pernah gagal. Kan? Betul. And mungkin ramai orang bila dia orang dah gagal, dia orang rasa macam dah lah, aku malas lah nak sambung lagi, aku just pergi kerja lah ataupun give up. Ramai juga sebenarnya saya tengok orang give up and dia orang punya kerja adalah just blame on the government, blame mak bapak dia orang sebab mak bapak dia orang tak boleh bagi dia orang apa yang dia orang nak. Kan? Macam Tuan sendiri, apa yang menyebabkan Tuan tak give up dan juga keep going? Pada saya macam ni lah, kita ni bila kita nak berjaya sesuatu benda, kita mesti kena ada sebab yang sangat besar. Sebab yang sangat kuat sebenarnya yang menyebabkan kalau kita jatuh pun kita nak bangkit semula. So saya senaraikan tau kesusahan saya. Pertama sekali saya cakap tadi mak saya orang susah. Yang kedua saya ni Ashraf daripada kecil tumpang rumah atuk. Arwah ayah saya tak mampu nak sediakan kami ni rumah. So kami tumpang rumah arwah atuk yang dah uzur, bukan rumah batu, rumah kayu kat kampung. Kampung saya di Pontian, Johor. Dia besarkan dalam keluarga Bugis. Tetapi mak saya adalah Chinese yang dibesarkan oleh keluarga Bugis. Ayah saya adalah pure Bugis. So mak kira anak angkat lah. Sebab tu kalau tengok muka saya macam ada Hong Kong style sikit lah. Ada hero-hero Hong Kong. Sebab ada darah Cina dalam saya punya darah daging saya ni. Dan ketika kecil pun kalau saya pergi kedai runcit Cina, orang Cina akan cakap Cina dengan saya dia kerana mata saya yang sangat sepet. Kan. So orang Cina akan tak faham lah nanti. Kan. Sebab dia ingatkan saya Cina. Sebab memang mak saya Chinese, cuma that's why kenapa kalau ada kawan-kawan Cina sangat menyenangi lah. Sebab dia rasa kita ni Chinese tapi memang ada darah Chinese tu. Kan. So bila saya buat bisnes tu, saya ada sebab yang sangat kuat. So, benda yang saya paling takut adalah Ashraf, rumah yang saya duduk tu takut roboh. Sebab atuk rumah saya buat rumah. Rumah tu atuk saya bina tahun awal 50-an. Dulu-dulu cantik lah tahun 50-60-an tu. Bila dah masuk tahun 2000 dah teruk. Setiap kali hujan Ashraf, apa kita kena buat adalah kita kena tada besin, baldi, letak kain buruk sebab air akan menitis banyak daripada atas. Kadang-kadang kat ruang tamu, kadang-kadang kat ruang solat, kadang-kadang kat bilik tidur. So banyak bocor kalau kita tak ganti dia punya zinc dia. Dan bila arwah atuk saya meninggal, so dah tak ada orang lah nak maintain rumah tu. Tapi Tuan masih duduk rumah tu masa tu? Masih duduk sebab kita tak ada rumah. So saya fikirkan bila saya pergi belajar and then bila saya berniaga, saya duduk di Skudai rumah sewa, saya risaukan mak saya lah. Saya risau takut rumah tu kan roboh ke. Sebab lantai dia pun dah tak kukuh tau. Saya takut dia macam akan bam jatuh masa tu. Itu ketakutan saya lah. So benda yang paling saya nak lakukan adalah membelikan mak rumah. So saya dah banyak kali bisnes saya tak jadi. Bukan kerana bisnes tu tak bagus. Tapi my realization adalah sebab saya kurang skill. Saya kurang ilmu. So bila benda yang betul, saya
buat adalah bila 2009-2010 saya pergi cari ilmu-ilmu online. Saya boleh cari cara sebab saya bisnes offline. Saya tak tahu online nak tekan apa, picit butang mana, nak gentil apa, saya tak tahu. Yang saya tahu jual secara offline, komputer tu ada untuk main game. Cakaplah game apa yang saya tak main. Need for Speed, Counter Strike, Command and Conquer. Memang dulu tu lah buang masa saya tu dulu. Ada benda tu tapi kita tak tahu macam mana this machine boleh attract more customer. Kita tak tahu masa tu. Yang saya cari ilmu, saya pergi belajar apa semua. And yang kita tahu betul-betul macam mana nak membina bisnes bila 2012. Saya selalu nampak kat iklan surat khabar lah. Ada mamat suka buat macam ni lah. Kejap-kejap buat macam ni. Kejap-kejap macam ni. Lepas tu asyik keluar metro. Kita kadang-kadang layan jugalah beli metro kan. So bila saya cakap tak apalah, saya pergilah apa yang dia cerita apa semua. Sampai saya masa tu dia buat seminar separuh hari, Doc buat seminar separuh hari di Johor Bahru. Saya sampai bawa wife saya, anak-anak check in hotel tu sebab supaya lepas subuh senang nak pergi beratur masuk Kelas. Kelas. Saya ingatkan tak adalah ramai Sampai sangat. sekarang pun buat macam tu juga lah. Sekali saya pergi tengok beribu orang ni. Saya kata tak pernah pergi kelas kursus ramai macam ni. Sampai dia punya lift tu jam, Ashraf. Sampai saya ingatkan saya ni dapatlah duduk depan. Sekali tengok duduk tengah-tengah belakang. Lepas tu hotel tu masa tu dia adalah Hotel Selesa. Sekarang dah nama dia dah tukar nama dah. Hotel Selesa Johor Bahru. Saya duduk kat belakang tiang besar tau. So saya hanya nampak Doc tu jauh. Jauh dan yang lain saya nampak adalah dalam skrin tau. Dan nasib baik masa tu Doc besar jadi nampaklah dari jauh tu. Ini kalau Doc dengar ni mampu dia. Masa tu dan saya masa tengok, saya mula-mula bila Doc masuk, dia betul mamat ni besar-besar macam ni nak ajar orang. Saya fikir macam tu. Punyalah hati tak bersih time tu. Hati ni kotor. Kan, kolam jiwa tak apa-apa. Skeptikal lah cakap, dia ni boleh ke beli lama-lama ni? Dia betul kan. Sekali saya masuk dengan, dia kan akan buat start dengan lagu dia tu kan. Saya tengok dia boleh lompat dia apa. So dia kata dahsyat. Ini dahsyat. And dia boleh control audience. Dan lepas tu yang kita paling bengang dan rasa diri ni macam tak guna adalah bila tengok orang lain ada result. Yang ni buat masa tu yang paling top ada result macam yang buat bihun tau. Bihun. Dia buat bihun je. Bihun bodoh tu je. Saya ingat lagi nama dia dulu. Bihun je. Dia boleh buat 5 juta setahun. Saya kata gila. Gila. Bihun je. Lepas tu ada yang buat kek, moist cake. Pun buat berapa juta. Anis moist cake tu. Masa tu dahsyat ni. Saya kata aku kena cepat-cepat pergi belajar sebab yang saya rasa kebodohan aku ni marketing. And orang masa tu semua orang-orang biasa je kan? Masa tu Ashraf, saya dah buat orang kaya ke apa? Betul, dia adalah orang biasa. So saya fikir bangang sangat kalau aku ni pun sebagai orang biasa tak jadi macam tu. So jadi saya fikir masa tu, saya dah buat online Ashraf. Saya dapatlah dalam 20-30 ribu sebulan. Walaupun saya duduk kampung, masa tu saya duduk di Pekan Labis Segamat. Labis. Tapi kira macam dahsyat lah. Duduk Pekan Labis Segamat. Tapi income dalam 20 ribu, 30 ribu. Then pada umur masa tu berapa, saya dah beli Mercedes baru, C200 time tu. Sebelum belajar lagi? Sebelum belajar, masa tu baru je belajar dengan Doc. Dan bila belajar tu, saya dapat beli Mercedes. Jadi dia macam lagi dahsyat lah duduk kampung. Tapi bila tengok orang lain boleh buat juta-juta, saya fikir, aku ni muda lagi kot. Apa hal tak boleh jadi millionaire? So saya antara orang terawal pergi berlari time tu, nak pergi sign up untuk daftar kelas nama dia, Advanced Marketing Power. Saya tu baru taruh bayar cakap. Saya rasa masa tu itulah kelas paling mahal. Di mana kita biasa masuk kelas ni. Bila bayar kelas beribu-ribu tu rasa ni paling mahal, paling dahsyat lah ni. Kan? So itu yang menyebabkan saya rasa turning point saya. Bila kita ni ada ilmu Ashraf. Bila kita ada guru, ada mentor yang betul. Ada orang panggil apa itu, sahabat kita kata mentor atau guru yang mursyid. Bukan guru yang bullshit. Dia ada dua. Sama ada mursyid, bijak, pandai ataupun bullshit. Saya tengok banyak kadang mengajar kan. Ajar topik Facebook tapi follower dia 2-3 orang. Saya cakap, nak cakap lah kan. Ini teruk sangat ni kan. So, saya sendiri pun dah pernah terkena Ashraf dulu ikut orang yang salah. Salah satu benda yang saya dengar baru ni, saya tiap-tiap pagi bila saya workout ataupun petang, saya akan pasang
video macam Steve Jobs, Bill Gates ataupun Jack Ma. So Sama. semalam saya ada pasang Jack Ma, tadi pun saya ada pasang Jack Ma. Dia cakap apa tau? Sangat penting bila kita dah sampai certain age untuk follow the right leader. Right. Betul. Or the right mentor, the right guru. Sangat penting siapa yang kita follow menentukan siapa kita akan jadi. Betul. Saya setuju. Masalahnya bila dulu saya lah, kita darah muda, salah ikut orang yang tak ada result, orang tu pun tak jutawan. So bila kita follow, kita jadi lambat. Tapi saya tidak menyesali lah perkara tu, Ashraf, sebab saya rasa itulah learning point. Pengalaman lah. Betul. Success adalah came from mistake yang kita buat. Saya fikir pun kalau dulu saya tak buat silap, tak adalah datang kejayaan sekarang. Kan? So itulah turning point bila saya dah ada guru mentor. Jadi business tu jadi lebih laju. Itu pun bila dah pergi belajar, dulu kita fikir kalau belajar ni cukuplah, apa aku belajar ni pun dah banyak. So bila 2012 saya belajar, alhamdulillah ada peningkatan. Saya dapat beli Mercedes. 2013 saya dapat belikan rumah untuk mak saya. Masa itulah sejarah saya pindah daripada Segamat, saya pindah ke Keluang sekarang ni. Tapi masa tu belum rumah ni lagi lah. Saya kat rumah satu lagi tu, saya beli rumah mak. Saya beli rumah saya satu corner lot. Saya beli corner lot rumah show house. Sebelah tu selang satu rumah saya belikan mak saya rumah. So kat situ lah mak masa saya duduk kat situ lah. Beli rumah macam beli baju lah. Beli rumah masa tu memang saya tak percaya saya mampu beli rumah sebab rumah saya pun almost 600,000, rumah mak 300,000 dan beli serentak. So macam tu macam tak percaya, macam mana? Tapi betul lah, bila kita berniaga ada ilmu dan jaga kita punya cash flow, macam kita ada guru Tuan Haji J yang sekarang tengah buat kelas. Tadi pagi baru teruk dia meletekkan kita tadi. Tapi benda tu paling mahal lah sebenarnya sebab kita jadi bankable. So alhamdulillah saya duduk rumah tu untuk saya pindahkan mak saya ajak mak saya, mak apa saja barang-barang kat rumah lama mak tinggalkan mak. Tak payah bawa, sedekah kat orang pun tak apa. Untuk rumah baru mak semua perabot tak apa. Biar saya sponsor. So mak saya seronok lah. Mak saya pilih sofa dia nak apa, dia nak langsing macam mana, dia nak cat rumah dia nak buat dekor macam mana. So saya keluarkan belanja benda tu. Dan saya fikir itulah satu investment yang insya-Allah ROI dia sampai sekarang tak boleh nak dikira. Kan, dan masa tu saya paling seronok lah Ashraf bila mak saya kata, saya pernah cakap dengan mak saya, masa tu kan setiap kali kita pergi MKK kan, MKK pun saya dah berpuluh kali saya pergi. So setiap kali juga saya akan call mak, saya kata mak, minta maaf mak kalau ada salah silap. Mak kata, semenjak kau belikan rumah ni pun mak rasa dah lega sangat. Mak rasa kau ni dah buat yang terbaik untuk mak dan mak sangat-sangat suka dan seronok. So mendengar benda tu kan saya rasa wow. Saya rasa worth it lah, saya everything yang you go syukur. through Yes, walaupun banyak benda kita buat tak jadi. Tengah malam berjaga. Dulu mata ni sampai macam lebam-lebam ni nak tengok online ni. Tak ada orang nak tunjuk jalan macam mana nak buat FB. Macam mana nak buat email. Macam mana nak buat apa benda semua. Banyak benda yang kita try, error, tak jadi. Kita adjust balik. So itulah benda-benda yang berlaku pada saya dulu dan saya rasa pada anda yang sedang menonton pun carilah benda yang paling besar. Supaya berapa kali kita jatuh pun kita tetap akan bangkit balik. Itulah turning point saya Ashraf dan alhamdulillah lah benda-benda tu macam satu perjalanan yang sangat panjang tetapi ianya berbaloi bila orang yang kita paling sayang tu gembira. Dan of course juga saya dapat gembirakan juga family mertua saya. Bila saya beli banglo kat sini, so rumah yang saya duduk corner lot tu saya bawa pindah pula keluarga mertua saya. So sekarang ibu dan ayah mertua saya tu duduk sebelah mak saya. So jadi bila kita pergi melawat ziarah, kita pergi dua-dua sekali. Kalau saya nak pergi travel, kan saya kira travel pergi Shah Alam. Walaupun kita pergi travel pun kita singgah juga salam. Walaupun kita duduk berdekatan lah. Saya rasa kalau bawa kereta dalam 3 minit tak sampai lah. 3 minit baru panaskan enjin dah sampai dah depan rumah dia orang. Tak jauh daripada kawasan yang saya duduk ni lah. So tuan macam cahaya lah kepada family tuan dan juga boleh mengubahkan bukannya tuan punya kehidupan saja tapi tuan punya family punya kehidupan juga. Betul, saya rasa macam Dok pernah pesan juga pada kita, our mentor pesan, dia kata berebut-rebutlah untuk buat baik kepada terutamanya mak ayah kita, mak ayah mertua kita. Kita jangan sibuk tanya kenapa adik-beradik lain tak buat. No, kita yang kena rebut untuk jadi orang yang macam mengalirkan sumber rezeki tu kepada big Y kita. So kita jangan asyik tanya kenapa dia tak buat, kenapa dia tak sumbang. Tak payah, kita
pada saya redha. Pada saya adik-beradik yang lain boleh jalankan peranan dia, gembirakan mak kita. Tanggungjawab menyediakan facilities, apa sahaja benda adalah biar saya yang grab dia cepat-cepat. Saya fikir macam tu. Tuan, apa macam Tuan punya kehidupan ni of course banyak dia punya naik turun kan. So boleh tak saya nak Tuan ceritakan sikit juga tentang kejayaan Tuan ataupun apa benda yang paling manis dalam kehidupan Tuan? Okay, so bila saya fikir macam tu dan saya pernah berniat masa tu, kalaulah aku satu hari nanti apa yang aku explore tentang online ni, benda ni boleh jadi, aku nak ajar orang. Sebab saya fikir ramai orang pattern dia sama macam saya, yang keluarga susah, tak tahu macam mana nak mulakan bisnes, tak tahu macam mana nak mulakan marketing online tu kan. Sebab saya tak ada modal yang besar untuk nak start bisnes. Jadi saya fikir kan ramai lagi orang pun macam saya. So saya dah berniat dah Ashraf dulu. Saya punya niat adalah kalau ya Allah, kalau kau bagi aku berjaya sekarang ya Allah, aku janji aku akan ajar orang. Okay, so bila saya buat benda tu dia menjadi apa yang saya dah janji dulu tu, saya terus macam ini kot yang aku kena buat. Aku kena ajar lebih ramai orang. Supaya ramai orang datang tanya saya tahu, saya ada produk. Macam mana saya nak buat marketing? Macam mana saya nak onlinekan bisnes? So itulah benda yang macam saya start lah ajar orang. Saya ajar orang. Lepas tu bila saya tengok saya ajar orang, dia dapat result dia. Dia tak perlukan modal yang besar. Sebab bila online kan orang bayar dulu. So bila bayar dulu, dia bolehlah order barang tu ataupun dia jadi agent ke, stockist ke, dropship ke. So itu yang menyebabkan saya rasa benda passion saya adalah saya dah berjaya tau Ashraf, tapi saya malu kalau orang tanya dah berapa ramai orang yang kau tolong. So saya segan nak jawab kalau saya tak bantu orang. Sebab tu saya keep develop saya punya team. Daripada team saya dulu 2 orang dan sekarang ni team saya dah jadi 32 orang. Wow. Dan alhamdulillah juga di dalam kawasan taman saya ni juga manager saya tak ada lebih kurang 5 orang dah beli rumah dah kat sini. Dan rumah yang diorang beli adalah paling 400,000 ke atas. 500,000 ke atas. So saya cakap, sebab saya pun bagi diorang komisen yang bagus, jaga diorang punya EPF, jaga diorang punya pembayaran teks, cukai. So itu benda yang kita dibimbing dengan apa ilmu yang kita dapat daripada Doc, daripada J. Saya terus buat pada tim saya sebab saya seronok kalau ada orang lain berjaya hasil daripada apa yang kita ajar dia orang. So sekarang ni pun saya ada ramai anak murid saya pun sama dah berjaya dan itulah memberi yang kita macam Ashraf, penat macam mana pun kita mengajar sebab kita mengajar beribu orang. Kadang-kadang kita mengajar 4 hari berdiri. Saya tak berapa sangat suka nak duduk sebenarnya. Walaupun kadang tim saya sediakan kerusi, saya jadi kalau berdiri tu saya semangat. Ini ajar online ni pun banyak kelas kalau advance saya berdiri. Nasib baik saya sempat kidnap saya punya Samsung Flip yang besar tu untuk nak mengajar. So saya gunakan Samsung Flip tu untuk nak mengajar untuk kelas-kelas saya lah. So itu yang memberikan saya macam satu passion baru. Kalau dulu kita ada Big Y, mak mertua. Kemudian saya dapat bawa juga mak saya pergi haji tahun lepas. InsyaAllah next saya nak bawa mertua pula, isteri, anak-anak, family kita. So apa yang berlaku sekarang pula, saya rasa saya nak bantu ramai usahawan pula. Apa yang saya dah buat ni, dia orang pun mampu nak buat juga. So itulah kepuasan. Bila macam baru ni kan, bila PKP ni kan, saya seronok lah tengok anak murid saya kan. Dia orang pun start menyumbang pada frontliner. Dia orang bagi sedekah pada rumah-rumah anak yatim. Saya rasa tu pun menjadi satu macam kebanggaan tak terkata lah kepuasan dia. Tak terkata kepuasan bila kita boleh melihat orang lain tu berjaya. Itu yang menjadi satu macam saya punya push factor terbaru saya lah. Yang mana insyaAllah yang lepas pun baru ni alhamdulillah kita bersyukur sebelum PKP kita sempat menganjurkan kelas yang dihadiri di JB dekat 2,000. Dan the next weeknya tu jarak dia hanya seminggu. Kita berjaya menghandle lebih 5,000 Ashraf yang datang di Setia City Convention Center masa tu. Tim saya pun ramai datang, stokis saya, ejen saya semua pun ramai datang.
Itu yang Kan? saya perasan ramai daripada klik-klik Ashraf juga, kluster Kelas touch. yang memberi jangkitan kejayaan. Kan, Tu yang Alhamdulillah. bagus, dia ada kluster juga tapi memberi jangkitan dan terus memberi, kami sini pun nak menjadi salah satu kluster di Malaysia yang memberi jangkitan kejayaan kepada usahawan, insya-Allah. Betul, sangat-sangat setuju. Kan? Kan. Okey tuan, macam saya nak flashback pada zaman tuan masih muda kan. Contoh masa tuan masih bersekolah, masa mungkin tuan punya ayah masih ada. Apa kenangan-kenangan yang tuan ada dengan family tuan masa tu, dan juga pernah tak tuan terfikir yang satu hari nanti tuan akan capai apa yang tuan capai hari ni masa tu? Kalau ikutkan sejarah saya lah masa kecil kan, benda yang paling kita seronok lah Ashraf, budak kampung adalah mandi parit. Mandi parit. Kalau kat Johor ni, di sungai-sungai, anak-anak sungai kecil tu dipanggil parit. Sebab tu kat Johor ni banyak parit tengah, parit Karjo, parit Jerman, namanya parit. Parit tu bukanlah bermaksud longkang bagi orang Johor, dia adalah parit tu macam sungai, anak sungai kecil. Okay. So memang apa yang seronok kita buat di kampung adalah pergi mandi sungai, mandi kat parit-parit tu kan. Main permainan yang kampung, baling tin, baling selipar. So itulah benda-bendanya. Cuma disebabkan dulu masa saya kecil, kita adalah keluarga yang susah. Jadi saya dah ada start berniaga daripada sekolah rendah lagi. Oh. Bila nenek saya ajar, saya tengok nenek saya buat macam kacang sambal. Tengok macam, ini kalau jual ni, kalau tengok watak Mael RM2 tu, saya macam tu lah tu. Kan, semua benda aku nampak aku nak jual. Nampak kelapa, jual kelapa. Ambil kelapa tu, ambil kacang saya ambil, saya suruh nenek saya buatkan. Saya packingkan dia kecil-kecil. Kan? Lepas tu ambil pelita untuk sealkan dia punya plastik tu. Tu je teknologi ada masa tu. Kemudian saya juga pernah ambil kelapa tu buat sagun. Buat sagun. So saya tahulah macam mana nak buat sagun. Pergi mancing tu, tangkap ikan tu biasa. Memang kerja saya. Dapat ikan, keli ataupun ikan haruan, itu restoran Cina paling suka. Itu memang saya pergi kat restoran Cina, bawa ikan haruan tu dan saya jual. Dapatlah duit belanja sekolah sebab mak saya hanya bagi 30 sen sehari. Untuk 20 sen tu beli nasi lemak ke, mi goreng ke, 10 sen beli ais sirap. Nasib baik masa tu kat kantin 20 sen. Kalau sekarang saya bagi anak saya yang akan suruh Abi je lah pergi sekolah buat duit ni. Kan? Itu yang masa tu dan saya juga adalah masa kecil tu saya rapat dengan cikgu-cikgu. Baru ni sekolah rendah tau. Baru ni sekolah rendah saya jemput saya jadi perasmi untuk mesyuarat PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Benut. So saya macam alhamdulillah kebanggaan jugalah sebab saya balik ke tempat asal di mana saya dididik. Saya adalah penerima rancangan makanan tambahan sebab kita keluarga yang tak mampu. Jadi saya baik dengan cikgu-cikgu. Dan baru ni pun bila saya balik, saya ke sekolah tu saya dapat jumpa cikgu-cikgu lama saya ada lagi. Ada beberapa orang tapi semua dah nak pencen lah. So dia orang bangga bila saya datang ke sekolah. Saya ingatkan sikit je yang datang. Sekali tu ramai juga datang. Tu ada saya tengok video juga. Dia buat mesyuarat tu malam kan. So macam guru besar dia pun agak cool kan. Budak-budak buat Kan persembahan. tuan ada bagi speech juga kan masa tu. Itulah. Jarang saya nak jadi perasmi. Jadi saya tak gerti sangat buat ucapan skema. Dah nampak dah dia punya YB punya aura-aura tu. So saya macam jadi perasmi tu beri ucapan dalam keadaan yang hipster sikit lah. So macam itulah kenangan yang ada kita sebab kita anak kampung. So guna apa yang ada depan mata je lah tu. So memang tuan ni daripada kecil dah memang minat berniaga lah. Yelah, satu memang kita berniaga tu bukan sebab kita sekadar kita suka, tapi sebab nak cek duit. Yalah. Kan kadang tolong atuk kerja kebun ke, kutip kelapa ke. So apa-apa benda yang kerja-kerja kampung lah yang kita buat masa tu di kampung. Tapi benda tu lah yang menjadi benih kepada kita punya minda usahawan sekarang. Kalau tidak dulu kita pun tak tahu macam mana nak buat bisnes kan. Tuan pernah ke terfikir dulu untuk jadi usahawan ni masa muda-muda tu? Saya tak fikir. Pernah tak dulu. terfikir satu hari nanti tuan akan jadi jutawan? Boleh capai apa yang tuan capai?
Kalau dulu cikgu tulis saya nak jadi apa, saya tulis nak jadi cikgu je. Kan? Lepas tu dah pandai sikit, macam dah masuk tingkatan, saya tulis nak jadi pilot. Wow. Bila dah masuk MRSM tengok ramai pula jadi engineer, ikutlah, terikut-ikut tau. Dan saya tak pernah terfikir untuk nak jadi usahawan tu, untuk jadi seorang businessman, tak pernah terfikir. Kan? Langsung, tak pernah terlintas pun. Cuma saya fikir macam mana nak kaya. Dan bila fikir macam mana nak kaya tu lah Allah Ta'ala lorongkan mungkin melalui perniagaan. Tu yang kita terpaksa buat bisnes, jadi tak jadi, acah-acah jadi. So saya rasa macam pengalaman-pengalaman tu lah yang memberikan, kalau kita fikirkan balik, menyediakan kita sekarang. Apa yang berlaku dulu tu sebenarnya adalah Allah Ta'ala jadikan macam dia connecting the dot. Yang ni berlaku untuk kita jadi apa. Ni berlaku untuk kita jadi apa. Kan, macam dulu saya tak berani nak bercakap dengan orang. Kalau tanya classmate saya yang kenal saya daripada sekolah rendah, sampailah ke MRSM, saya langsung tak pernah bercakap kat depan. Tapi bila bisnes ni Ashraf, bila saya terlibat bidang sale, leader saya, coach saya masa tu kata, kau kena cakap. Kau kena jadi a good presenter. Macam mana saya kata? Dia bagi saya skrip. Masa tu kita just totally ikut kertas yang dia print, ni skrip. Ikut follow. Saya fikir, okay lah, saya try. Mula-mula banyak kali tak jadi. Buat tak jadi. Akhir sekali barulah dapat sale yang pertama. Kan, itu pun lepas kasut hilang kat masjid lepas main Jumaat. Kan, nak buat sale ni betapa payah tu Ashraf. Sekali pergi semain Jumaat, tengah buat sale ni, lari kejap pergi masjid, semayang, kasut hitam kena curi. Saya balik pergi ke booth tu untuk nak macam sambung balik buat promotion. Kan, berkaki ayam. Tapi itulah saya dapat sale pertama untuk masa tu jual penapis air yang harganya 2,000 lebih. Sale pertama tapi orang tu beli sekali 3. Wow. Hikmah kasut saya hilang. Kasut saya hilang. Lepas tu Allah Ta'ala nak gantikan rezeki. So saya percaya setiap apa benda cabaran, apa yang kita hilang, dia hadirkan benda yang lebih baik. Betul. Macam saya hilang motor dulu, dapatlah kereta kancil. Kereta kan. Alhamdulillah. Tuan, saya juga nak minta pandangan Tuan sikit lah. Macam ramai orang kat luar sana, diorang fikir, orang kaya ni jahat. Kan, diorang tak suka duit. Pasal duit ni sebenarnya menjadikan you jahat. Kan, ramai orang cakap macam tu kan. Pasal diorang tengok drama Melayu banyak sangat kan. So, betul, orang ada this feeling terhadap orang kaya-kaya. Apa pandangan Tuan? Saya pun dulu rasa macam tu, Ashraf. Saya dulu rasa orang kaya ni jahat. Sebab masa tu kita susah. Bila kita susah, kita rasa kita ni mangsa. Kan? So, kenapa orang kaya tak bantu orang susah? Kenapa dia tak tolong aku? So, kita macam tu. Tapi bila kita duduk dalam circle yang betul, guru yang mursyid, barulah kita tahu sebenarnya. Bila saya punya kesedaran bila Dok sendiri cakap, 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, 7 orang tu adalah usahawan yang jutawan. Yang mana mereka menggunakan kaya dia ni kepada menyumbang balik kepada bangsa dia, umat dia. Kan? Yang mana 3 orang lagi tu susah, 7 orang yang kaya ni tadi yang mudahkan dia. Itu yang saya nampak. Jadi bila saya tengok balik, sebenarnya orang jadi jahat ke baik bukan sebab duit, tapi sebab perangai dan sikap dia dan mindset dia. So bila kita berniaga ni sebenarnya Ashraf, sebenarnya kita jadi lebih ingat pada Tuhan. Sebab kalau mungkin macam saya lah, kalau saya rasa saya bukan orang lain. Kalau lah saya ni ada gaji tetap, mungkin saya kurang nak doa. Sebab saya tahu tiap-tiap bulan saya akan dapat benda tu. Betul. Tapi bila berniaga ni tiap-tiap hari doa, ya Allah aku minta ampun, maaf ya Allah, kau berilah aku rezeki melimpah ruah, aku minta ampun, minta maaf segala benda. Menjadikan kita lebih tunduk sebab kita kena buat benda tu hari-hari. Dan di saat bila kita lupa doa itulah nanti sale kita drop, jatuh. Dan kita kena ingat balik, aku lupa nak doa ni, aku lupa selawat ni hari ni. Jadi itu benda-benda yang saya rasa bila berniaga sebenarnya menjadikan kita lebih kenal siapa kita. Berniaga menyebabkan kita lebih kenal manusia punya perangai. Pelanggan, macam kita sekarang dah ada team, lagilah kita sangat kenal perangai tim kita, macam mana kita nak lead dia orang, macam mana nak buat dia orang trust apa yang kita nak capai.
Setiap hari kita ada meeting setiap hari sampai 2 kali, 3 kali bersama manager, skill leaders. So saya belajar kenal perangai masing-masing. Oh dia macam ni, dia macam ni. Yang ni macam ni. Dan lebih kita ingat kepada Allah bila kita bisnes ni. Itu yang saya rasa why, kenapa kita kena berbisnes dan mencontohi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya berjaya dan membantu. Dan mereka ni hidupnya kaya, mati dalam keadaan yang dia miskin sebab semua harta telah pun disedekahkan kepada jalan Islam. Itu benda yang kita kena ingat. Hidup kaya, mati miskin sebab dah sedekah. Dan bila kita ada duit ni, insya-Allah kita boleh bantu lebih ramai orang. Dan saya baru sedar rupanya drama Melayu, drama Hindustan ni semua haprak ni, tipu banyak. Tipu banyak. Dia tak nak tunjukkan. Kita ada ramai tokoh-tokoh jutawan di Malaysia yang menyumbang untuk bina masjid, bina yayasan. Tidak pula dijadikan filem. Betul. Yang kaki perempuan lah, yang tipu orang, scammer, itulah yang ditunjukkan. Jadi kita kurang contoh sebenarnya compare dengan filem-filem barat, filem-filem Hong Kong. Kan? Yang tunjukkan orang-orang kaya ni macam Bill Gates. Macam mana dia membantu orang-orang, budak-budak yang ada penyakit. Kan? Dia bantu, dia ada yayasan dia bersama wife dia. Itulah benda-benda yang sepatutnya mereka ni lah sebenarnya mengamalkan apa yang Islam ajar. Compare dengan kita yang tak sudah dengan drama. So kalau PKP ni pun sibuk melayan drama, Netflix, rugilah Ashraf. Betul. Sebab kita ada banyak peluang sebenarnya untuk berniaga. Walaupun kita adalah dalam PKP ni ada banyak peluang. Dan insyaAllah kalau kita set kekayaan tu kita nak gunakan untuk jalan yang betul, memberi semula, insya-Allah Allah Ta'ala tidak akan ragu-ragu nak berikan kita kaya insya-Allah. Betul. And apa macam tuan cakap, peluang banyak kan. In fact, macam saya, tim saya sendiri ataupun brand kita Mutiara sendiri pun, kita buka juga peluang kepada dropship kan. Dulu mungkin orang nak join kita, dia kena beli produk. Tapi sekarang ni kita buat percuma tanpa sebarang tanpa sebarang modal. Sebab apa? Sebab kita minat nak bantu lebih ramai orang. And kita tahu juga banyak sebenarnya orang dekat rumah, diorang susah, tak tahu nak buat apa kan. So bagi saya ini adalah satu benda yang macam tuan cakap lah, kita sentiasa nak bagi manfaat kepada lebih ramai orang kan. So bagi saya peluang tu sentiasa ada kat mana-mana, tak kisahlah you orang kaya ke, orang tak kaya ke. As long as you nak, you sebenarnya boleh cari jalan. Setuju tak tuan? Betul, saya setuju benda tu. Terlalu banyak peluang. Even Ashraf and wife pun banyak memberikan usahawan ni peluang-peluang. Pada saya sekarang ni adalah pilih bisnes yang dia nampak masa depan. Pilih bisnes owner yang sentiasa belajar. Pilih bisnes owner yang serius nak bantu ramai orang berjaya. So kalau kita salah pilih pun melingkup juga nanti. Kan? Betul. So dalam keadaan sekarang, limpahan rezeki apa yang diberikan kepada pihak kerajaan kepada rakyat melibatkan dana berjumlah lebih 410 bilion. So bermaksud dalam tangan pengguna akan ada banyak kuasa beli. Dan musim PKP ni lah juga ramai orang still ada masalah. Time-time ni lah lapar tu satu hal, memang paling lapar lah. Mula-mula PKP memang order food panda. Hujung PKP tak tahu siapa panda sebenarnya. Tu ada masalah. Tu yang saya pun mula-mula macam terleka kejap. And then tiap-tiap hari workout ni. Bahaya weh. Aku kena kontrol. Kalau tidak tak tahu siapa panda. Nanti food panda tanya, Assalamualaikum, panda dia panda. Tengok owner, takut dia tak boleh keluar rumah dah sebab badan dia lebih besar daripada dia. Itu yang saya risau tu. Okay, jadi pada saya. Terasa saya. Jadi pada saya, just follow lah owner macam Tuan Ashraf and Tia, wife you kan, yang memberikan peluang untuk berniaga kan. Dan saya rasa dia ada satu potensi yang besar, terutamanya produk-produk kesihatan. Sekarang ni kalau kita tak jaga imun kita, jangan kata COVID, semua virus pun boleh masuk. Saya adalah seorang yang sangat pentingkan kesihatan Ashraf. Saya berbelanja banyak. Untuk kesihatan saja saya belanja kadang-kadang sebulan sampai kadang-kadang berbelas ribu juga. Untuk vitamin apa semua. Kalau you tengok saya makan, kau terperanjat sekejap lagi kan. Lagi banyak daripada nasi lemak. Saya alhamdulillah agak berdisiplin sikit lah bab tu. Sebab saya seorang yang, bila kita dulu jual produk kesihatan. Jadi kalau kita
tak buat benda tu, macam mana kita nak tunjuk pada orang? Sebab benda yang paling mudah adalah tunjukkan contoh kepada orang. So sangat penting jaga kesihatan ni. Sebab pernah dulu salah seorang orang yang pernah saya belajar dengan dia, dia cakap apa tau? Dia kata, engkau ni, kita ni kalau mampu dari segi keuangan untuk beli produk-produk kesihatan, tapi kau tak beli sebab kau kedekut, kau mati besok macam bunuh diri. Kan? Betul tak? Dia mampu dari segi kesihatan, tapi tak nak jaga kesihatan, dia sedang bunuh diri dia. Betul. Dan jangan sampai kita meninggal besok adalah mati bertaraf bunuh diri. Kan? Tak cium syurga weh. Dalam kita berniaga contoh produk Mutiara ni kan, satu, untuk cari keuangan yang bagus. Nombor dua adalah untuk sebenarnya memberi orang kesedaran untuk dijaga kesihatan. Saya sedih kadang-kadang tengok bangsa kita adalah bangsa yang paling tak jaga kesihatan. Kan? Betul. Makan suka hati je, sedangkan nanti dia akan jadi susah kita nak ibadat, susah nak bergerak, jadi malas kan. Jadi gunakan peluang tu dapat dua benda. Pertama, dapat bisnes. Kedua, dapat pahala menyedarkan orang. So ambil peluang ni. Kalau Ashraf kata ada peluang yang besar tadi nak jadi dropship pun boleh. Dan gunakan social media daripada membawang ke, buat benda yang bukan-bukan ke, baiklah. Jadikan dia sebagai medium menyebarkan kebaikan. Dalam masa yang sama dapat juga buat duit. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Mungkin soalan yang terakhir lah yang saya nak tanya. Ataupun mungkin Tuan boleh bagi sikit lah kata-kata semangat ataupun some inspiration kepada siapa yang tengok pada hari ini. Apa yang diorang patut buat dan juga macam mana nak ubah diri diorang daripada point A to point B kepada yang lebih berjaya. Advice saya kepada semua usahawan Mutiara, pada saya, apa opportunities yang ada, kena grab cepat. Kita kadang-kadang Allah Ta'ala hadirkan kita peluang ni bukan dalam bentuk malaikat bawa seguni duit. Mungkin dia hadirkan depan mata kita peluang-peluang untuk kita ni nak buat income. Tapi kita sendiri yang kena nampak, adakah kita nampak benda tu mutiara ataupun kita nampak benda tu adalah pasir. Kalau kita nampak ianya adalah pasir, kita tak akan jadi apa-apa. Dan pada saya juga Ashraf, benda yang paling betul adalah untuk nak ubah diri takkan boleh kalau tidak ada ilmu. Dan ilmu ni ibarat macam elektrik. Tiap-tiap hari memang nak kena guna elektrik. Sebab kalau kita tak charge, kita tidak ada elektrik untuk nak charge telefon kita ni, maka tak bolehlah kita bercakap hari ni. Sama juga kalau ilmu tu kita rasa macam dah banyak, kita nak kena stop. Itulah saat kematian kita dalam bisnes tu semakin hampir. So pada saya jangan jangan berhenti untuk cari ilmu. Carilah sebanyak-banyaknya sebab ada masa kita akan gunakan. Mungkin kita tak gunakan sekarang, tetapi mungkin 2-3 tahun lagi, itulah benda yang akan membantu hidup kita, bisnes kita, situasi kita pada masa tu. So pada saya, keep fighting, never give up. Kita belum sampai kiamat lagi. Ini hanyalah cabaran, dugaan daripada Allah Ta'ala. Malah ia juga pada saya satu rahmat sebenarnya di musim PKP dan COVID-19 ni. Satu rahmat juga kepada kita sebab banyak benda yang tiba-tiba kita jumpa, kita jadi lebih kreatif. Tak pernah kita kerja daripada rumah macam ni. Tapi sekarang kita nampak benda tu. Dan saya mendoakan semua Tuan Ashraf, Tia, family Mutiara, semua sekali saya doakan insya-Allah kaya, berjaya, berkat dunia dan akhirat insya-Allah. Alright Tuan. Terima kasih. Saya pun doakan juga Tuan, semoga Tuan sentiasa dirahmati Allah dan juga terima kasih banyak sebab dah bagi inspirasi kepada ramai orang hari ini. Dan semoga semua lancar untuk Tuan dan bisnes Tuan juga sentiasa berkembang maju. Terima kasih Tuan sebab dah join kita punya sesi hari ini. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih.